Buku tersebut daripada seorang penggerak sosial, daripada seorang wartawan yang terkenal, dan juga daripada seorang ahli akademik. Yang pertamanya, saya memperkenalkan Profesor Dr. Fuad Muhammad Saleh, iaitu Dekan Fakulti Perniagaan UNISEL. Tak perlulah saya memberikan latar belakang yang dimiliki oleh beliau kerana ianya terpapar dalam buku Bengkel Bedah Buku. Dan yang keduanya adalah Dato' Abdul Jalil Ali, iaitu seorang kolumnis dan juga merupakan seorang yang menulis banyak bahan-bahan tentang politik semasa dalam akhbar Sinar terutamanya. Dan sudah tentu pengalaman beliau dalam kumpulan media Karangkraf selama lebih 20 tahun itu dapat membantu dalam mengulas buku yang dikira monumental ini. Dan ketiganya adalah Haji Nik Muhammad Yusof Nik Ismail, iaitu Timbalan Pengurusi Wadah Selangor dan merupakan penggerak sosial terlibat dalam dakwah semenjak 30 tahun yang lalu. Kita berikan masa setiap seorang 15 minit, insyaAllah. Tak perlulah saya panggil kerap kepada selepas yang pertamanya, iaitu saudara Haji Nik Yusof Nik Ismail. Kita akan berikan peluang kepada Profesor Fuad, dan akhir sekali adalah Dato' Abdul Jalil Ali. Jadi tanpa melengah masa, kita mempersilakan Tuan Haji Nik Muhammad Yusof Nik Ismail untuk memberikan kata-kata apresiasi dan juga ulasan tentang buku Islam dan Melayu. Sekian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Madya Dr. Syahrudin Badarudin selaku moderator panel, Profesor Dr. Muhammad Fuad Saleh, kemudian Dato' Abdul Jalil Ali, teman-teman dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya cuba dalam masa 15 minit ini untuk membuat sedikit ulasan kepada seorang teman yang lama saya kenali dalam dakwah, iaitu Al-Ustaz Dr. Siddiq Fadil. Untuk memudahkan, barangkali saya membaca sebahagian daripada apa yang telah saya tuliskan. Dalam pendahuluan buku Islam dan Melayu, penulis membahasakan dirinya sebagai guru tua dari pendalaman. Kita doakan guru tua dari pendalaman ini dianugerahkan dengan kesihatan dan keberkatan untuk terus berada di pentas ilmu, menjambatani menara gading dengan umat. Memang umat memerlukan ramai lagi para intelek bertaraf, ulul albab yang sanggup turun padam menyantuni realiti kehidupan umat. Dalam beberapa majlis, apabila penulis membicarakan hal buku ini, beliau sering menyatakan bahawa isi kandungan bukunya ini sebenarnya adalah rasa hati yang dikongsi bersama oleh sejumlah pendidik dan
pimpinan gerakan Islam. Ia adalah pemikiran mereka sendiri, berkongsi idealisme dan pengalaman bersama. Cuma ianya diungkapkan oleh beliau dalam bahasanya yang tersendiri. Malahan Ui Heng, kolumnis Merdeka Review, menyatakan dalam komen beliau, buku ini wajar dijadikan bacaan penting bukan Muslim. Hujah progresif dalam konteks hukum Islam berbeza dengan sudut berita yang diutarakan dalam media. Barangkali media itu tak termasuk sinar harian yang lebih seimbang kalau ikut apa yang disebut oleh Datuk Jariah. Kemudian penulis mengajak kita berfikir dan merenung, bertafakur dan bertadabbur makna wajah kepribadian Melayu yang tahu malu, yang punya maruah dan integriti diri, Melayu yang punya air muka. Istilah air muka ini barangkali cuma ada dalam bahasa dan juga dalam bangsa Melayu. Menjaga air muka. Melayu yang sedar bahawa bangsa-bangsa dan kelainan bahasa adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan sengaja. Lalu apa yang disebut oleh penulis sekejap tadi tentang syu'uban wa qabail li ta'arufu itu, agar berlakunya kesalingan, pengenalan dan pengkayaan nilai budaya antara bangsa-bangsa itu berlaku, supaya mereka saling lita'arufu, saling kenal mengenal, melihat kelemahan diri dan kelebihan orang dalam konteks untuk membangun bangsa sendiri. Sebenarnya telah diungkapkan tadi bahawa ia adalah suatu fitrah ilahi untuk menguji siapa yang berbudi dan berbakti untuk menempah tempat terpuji, bukan cuma di bumi tapi juga di syurga nanti. Keseluruhan tulisan ini memberi isyarat dan amaran bahawa Melayu tidak punya pilihan untuk survive, melainkan kembali rabat kepada Islam dan sekaligus mempertahankan akar dan identiti budaya bangsanya. Penulis tersohor John Porter dalam bukunya The Sense of Urgency menyatakan, untuk survive, satu-satu bangsa itu harus punya budaya, a sense of urgency, dan perlu keluar daripada comfort zone. Maknanya bangsa itu harus melihat ke dalam, mengakui kelemahan dan memperkokoh kekuatan, mengorak langkah, mengubah keadaan. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Berhormat Dr. Halimah Ali tadi tentang program GEMS dan juga SPICE itu dapat menjadi sebahagian daripada katalis perubahan yang kita maksudkan ini. Akhir sekali ingin saya sebutkan bahawa semangat dan komitmen penulisan buku ini luar biasa, dan daripada semangat itulah dan daripada cetusan penulisan yang sebegini rupa, saya mengirakan antara lain mengajak kita untuk membuat suatu penilaian yang jujur tentang penghayatan falsafah pendidikan kebangsaan.
Apakah ianya dijadikan dasar secara sungguh-sungguh sekarang atau dikesampingkan begitu saja? Apakah apabila istilah kementerian ditukar daripada pendidikan kepada pelajaran, ia bermakna perubahan dasar atau rasa kurang patriotik untuk meneruskan satu dasar yang telah disepakati sejak sekian lama? Maka barangkali mahasiswa selaku pewaris negara ini atau negeri ini adalah pihak yang cukup bertenaga dan berpotensi untuk membawa isu ini ke tengah demi pembinaan bangsa Malaysia yang bermaruah dan terlepas daripada diaibkan. Begitulah barangkali sikit ulasan daripada seorang teman lama dalam gerakan Islam semenjak kira-kira pengusia ke-30, barangkali menghampiri 30 tahun lah, ya, belum ya. Dan mudah-mudahan akan terus bersama di pentas bersama dengan anak-anak muda yang ada di sini. Mudah-mudahan kita akan diberi kekuatan dan diberi suatu keberkatan untuk kita meneruskan agenda yang besar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.